حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-faslu tsalitsu, bermula fasal yang ketiga, fi bayani syarti husulir riddati. Fi bayani syarti husulil riddati wa ma yutarattabu. Wa ma yutarattabu 'alaiha minal ahkami. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan syarat hasil riddah. Tu riddah maknanya qat'ul Islam. Itu makna riddah. A'adzanallahu ta'ala minha minar riddati. Minta berlindunglah kita dengan Allah Ta'ala daripada riddah. Apa riddah? Ar-ruju'u pada lughahnya ar-ruju'u 'ani syai'i ila ghairihi. Rajak daripada sesuatu benda kepada yang lainnya. Itu makna riddah dari segi lughahnya. Tu orang panggil riddah dari segi lughahnya ar-ruju'u 'ani syai'i ila ghairihi. Baik, masuk baik. Ada kursi tak? Ada baik. Masuk baik. Duduk apa? Makna riddah ni ialah pada dari segi lughahnya ar-ruju'u 'ani syai'i ila ghairihi. Kembali daripada sesuatu, kembali daripada sesuatu yang lain, daripada Islam, ila ghairihi, kepada yang lainnya, lain daripada Islam. Itu dia panggil riddah. Tuh. Jadi seorang yang bersifat dengan riddah ni dipanggil murtadun. Orang yang murtad. Mana ar-raji'u, orang yang rajak, kembali. Apa makna syaratnya? Orang murtad ni ar-raji'u an dinil islami ilal kufri. Ar-raji'u ialah orang yang kembali an dinil islami, tinggal daripada agama Islam, ila kufrihi, kembali tadi tu kepada kekufuran. Itu dia panggil murtadun. Jadi al-faslu salisu, pasal yang ketiga ni fi bayani, pada menyatakan nak menerangkan apa? Syarti husuli riddati, nak menyatakan syarat terjadinya riddah. Artinya izan tafasyartu intafal masyru'.
Apabila ternafi syarak tu, maka orang tu tidak dihukum sebagai riddah. Nah, gitu. Riddah tu masyrut, dia panggil. Riddah itulah masyrut. Nah, jadi izan tafasyartu, apabila ternafi syarak. Syarak lagi akan dia sebut ni, maka ternafilah masyrut. Apa? Tidak dikatakan seorang itu murtadun. Itu tengok, apa syarak lagi akan. Wama dan nak menyatakan juga barang yutaratabu yang teratur, yang diatur, yang disusun, yang dipelaturkan alaiha di atasnya ala riddati, di atasnya atas riddah. Apa barang tersebut? Bayan pada kata barang. Nah, minal ahkami, daripada segala hukum. Itu bayan pada kata riddah. Bayan pada kata ma tu. Tu gapo barang yang telatur di atas riddah tu. Nah, ini minal ahkami, daripada segala hukum hakal. Apakah hukum hakal yang diatur oleh syarak di atas orang yang murtadun? Itu maksud. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu he talib, orang yang menuntuti ilmu. Tahu ke apa? Maf'ul akan bahawasanya tatmimul kalam, tak ada rojok mana-mana. Syarat bagi riddah itu 3 perkara. Nah, syarat bagi riddah itu 3 perkara. Ni syarat. Kalau kita duk bicara dah sebelum ni, orang panggil terjadinya riddah. Tu hak terjadinya riddah tu biniyatin au qaulil kufri, au fi'li. Nah, lepas dah kita menyata tu perkataan, perbuatan, sawaun qalahu istihzaan, sama ada dia kata tu dalam bentuk nak menganjing ke, au inadan, atau dalam bentuk engkar ke, au i'tiqadan, ataupun dalam bentuk pegangan. Tu lepas dah kita duk bercara dah. Nah, orang panggil terjadinya riddah tu sama ada dengan perbuatan, dengan perkataan, atau dengan pegangan. Sama ada orang panggil dia buat ke dia bercakap tu dengan maksud untuk istihza'. Istihza' tu maknanya memperolok-olok, menganjing orang panggil. Ataupun dia kata tu dalam bentuk inadan. Mana inad ni artinya menentang, ingkar, penentangan, pengingkaran. Nah, tu. Misal dah tak ada lah, lama dah tak ada munasabah dia. PKP dulu. Anda komen misal tak ada dah lah, lama dah tak ada. Tu misal PKP nombor musim pertama dak tu ni. PKP musim kedua ni tak perlu tipe misal dah, tak stres mana dak tu. Tu. Nah. Itu orang panggil apa? Orang panggil bagai hak terjadinya riddah. Salah satu daripada 3. I'tiqad, atau perkataan, atau perbuatan. Sama ada perbuatan tu wak menganjing ke, ingkar ke, perkataan tu wak menganjing ke, ingkar ke, tak kira. Tu. Maka sebab tu hak dulunya banyak dah lah yang menyata. Faman nafassani'a, maka barang siapa yang menafikan akan sonik sang pencipta, awir rusula, atau dia nafi akan rasul-rasul, au kazzaba rusulan, atau mendustai akan rasul-rasul, au halala muharraman, atau menghalalkan benda yang haram dengan bil ijma'i, dengan ijma', kazina, seperti zina itu haram dengan ijma'. Wa aksahu, dan atau akasnya mana mengharamkan benda yang halal, au nafa wujuba mujma' alaih, atau nafi benda hak wajib yang ijma' di atas benda tersebut. Au azama alal kufri gadan, atau dia berazam nak kufur esok, au taraddada fi kufri, ataupun taraddud, nak kafir ke tak, nak kafir ke tak, tak kira lah. Maka kafir, kufur dia. Tu banyak dah dia menyata sebelum ni. Jadi hari ni nak menyata syarak. Syarak seorang tu jadi riddah. Tengok. Ketahui olehmu hai talib akan bahawasanya syarak riddah itu 3 perkara. Syarak jadi murtad seorang itu dengan 3 perkara. Mana pertamanya akal. Artinya orang itu orang akil, orang yang berakal.
Maka sebab tu la tasihhur riddatu bimajnunin. Tidak sahlah oleh riddah dengan orang yang gila. Tu lagi akhir dia akan menyata. Keduanya balik siapa umur. Maka la tasihhur riddatu sabi. Bisabiyin. Maka tidak sahlah oleh murtad riddah tu terjadi dengan orang kanak-kanak yang belum lagi balik. Ketiga, ikhtiar. Memang dia nak, pilihan dia dah nak murtad. Maka kerana tu la tasihhur riddatu bimakrahin atau bimukrahin. Mukrahin lah molek. La tasihhul la tasihhur riddatu, tidak sahlah oleh murtad oleh riddah tu bimukrahin, dengan orang yang tergagah, orang yang dipaksai. Macam cerita Ammar bin Yasir tu lepas dibunuh mak dia Yasir, mak dia tu Sumayyah dan pak dia nya Yasir, maka Ammar tu disuruh orang panggil mengaku kata bahawa murtad daripada agama Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terpaksa, maka kerana dia tu mukrahin, maka tidak dikira orang panggil murtad dia tu. Dia tak murtad lagi. Kenapa? Bukan dia nak, bukan dia ikhtiar nak. Itu syarat yang ketiganya, ikhtiar. Memang dia nak, dia sendiri pilih nak murtad. Itu maksud. Maka tabriknya tiada diperoleh riddah, tidak terjadi riddah keluar daripada Islam ni. Tidak terjadi orang tu orang yang berpindah daripada agama tinggal Islam masuk ke kufur oleh orang gila. Kenapa? Kerana tidak ada akal. Tidak ada akal. Kerana apa ilaknya? Ilak pada kata tiada diperoleh. Kerana ketiadaan akal, yakni bagi orang gila tu tak ada akal. Orang gila tak ada akal. Bila dia murtad, dia gila, pas dia murtad, tak dikira dia murtad. Dia bercakap sesuatu yang boleh dihukum riddah dalam keadaan dia gila, tak dikira dia tu murtad. Atau dia buat benda-benda yang boleh dihukum ke perbuatan tu riddah, murtad. Dia tu seorang yang murtadun. Artinya raji'un an dinil Islam ila kufrih, maka tidak dikira. Kenapa? Kerana dia gila. Kerana apa gila tu tidak dikira? Kerana ketiadaan akal. Tidak diperoleh syarat. Izan tafasyartu intafal masyru'. Dan tiada diperoleh riddah oleh kanak-kanak. Tidak diperoleh, tidak terjadi murtad tu oleh kanak-kanak. Tu wala tasihhur riddatu bisabiyin. Tidak terjadi riddah tu dengan kanak-kanak. Kenapa tidak terjadi murtad tu kepada kanak-kanak? Ilak pada kata tiada diperoleh kerana ketiadaan balik. Kerana tak balik. Nak murtad ke mana tak balik? Ya tak balik lagi. Tu sedangkan syarat nak dikira orang tu murtad, balighun, siapa umur. Baru boleh dikira sebagai riddah. Itu pun kalau ada terhimpun syarat satu lagi, apa? Ikhtiar, tidak mukrahin. Maka kerana itu dia kata dan tiada diperoleh riddah, tidak terjadi murtad tu oleh orang yang digagahi. Baca digagahi. Makna mukrahin, orang yang digagahi. Tidak dikira orang itu murtad. Siapa? Orang yang digagahi, orang mukrahin. Wala tasihhur riddatu bimukrahin. Dan tidak sahlah oleh riddah tu dengan orang yang dipaksai, orang yang digagahi. Kenapa tiada diperoleh, tidak sah, tidak dikira murtad? Kerana tu ilak, kerana ketiadaan ikhtiar. Tak ada ikhtiar, bukan dia nak, bukan dia pilih dak. Dia berakal ustaz. Ya dah, tak gila. Dia pun balik dah, tidak kanak-kanak. Ya. Tapi dia nak dak murtad, ya tak ambuh. Maka tak jadi murtad. Tu tak dikira sebagai murtadun. Kenapa? Kerana ternafi syarat yang ketiga. Maka kembali pada kaedah idzan tafasyartu intafal masyru'. Apabila ternafinya syarat, maka ternafilah masyru'. Apa? Ternafi syarat ikhtiar, maka tidak dikira sebagai riddah. Itu kenapa? Tergagah. Tergagah. Habis itu kalau gitu kata dianya syahdan. Jikalau murtad oleh seorang, dia murtad.
Dia kata saya murtad ni. Saya tak sedar Islam. Saya nak keluar daripada Islam. Saya nak jadi kafir, contoh. Bila begitu lepas daripada dia murtad, kemudian daripada murtad oleh seorang tadi tu, maka gila ia orang murtad. Maka gila. Nescaya jawab bagi jikalau tiadalah dibunuh akan dia akan orang murtad. Tak dibunuh tu bila? Di dalam gilanya gila orang murtad. Ketika mana dia gila tu tak dihukum dengan hukum bunuh. Tu kerana hukum bagi orang murtad ni memanglah soreh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, riwayat oleh Imam Bukhari. Mana? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang menukar akan ugamonyo. Ni maknanya man baddala dinal Islam bidinil akhar. Mana barang siapa yang menukarkan agama Islam dengan agama yang lain, itu maksud. Tu kalau kita telah bulat-bulat Wahabi gitu, literal hadis itu, artinya kalau orang budak nak masuk Islam nak bunuh juga. Kenapa? Soalnya tukar agama dia. Lihat sini. Tu man baddala dinahu. Kan Nabi kata, man barang siapa baddala, menukarlah ia man, dinahu akan agamanya. Ada yang mau acung dulu agama apa? Agama Buddha. Pahala ni nak masuk Islam. Faqtuluhu, bunuh juga. Gitu. Mampu gitu ni. Kalau sore hadis, zahir hadis gitulah. Waktu kita tu tak boleh nak pegang dengan zahir hadis itu. Tu mesti orang panggil kena ada tafsirat ulama. Kerana ulama tu dia faham pada hukum Quran hadis, tak boleh nak direct literal dengan Quran hadis gitu. Artinya man baddala dinahu faqtuluhu, ay man baddala dinal islami bidinil akhar. Nah, barang siapa yang baddala dinal islami, baddala menukarlah ia dinal islami akan agama Islam, tukar-tukar bidinil akhar dengan agama lain, tak kira agama apa-apa, faqtuluhu, maka hendak bunuhlah kamu akan man tadi. Wajib kena bunuh. Tapi bukan kita dak lagi akan bawah yang akan menyata. Namun dia bunuh habis orang berah. Kena hukum takzir pula mu ya. Ni orang panggil termasuk daripada hukum hak wajib atas pemerintah. Bukan wajib atas kita dah, wajib atas pemerintah. Tu tengok. Ni benda pun kena molek juga masuk dalam bahasa masail ni. Tapi berani kedak budak bahasa masail. Mana kena tengok orang panggil reality lah ni lagu mana dengan orang panggil negara bangsa dengan sebagainya. Kerana lah ni tak ada negara agama tu tak ada. Tu negara lah ni kucahnya, orang panggil kucahnya ni maknanya pening. Ada orang panggil negara masih lagi monarki, beraja tapi tidak mutlakah, tidak orang panggil mamlakah mutlakah macam kita Malaysia ni. Beraja tapi tidak mutlak kuasa, campur dengan demokrasi gitu. Tu pas lagu mana kira-kira. Tu kena bahawi jadi latah lah. Kalau negara republik tu pakai demokrasi 100%, tak ada pelik apa dah. Hatta kalau hak lepas dah, kalau di Nahdlatul Ulama di Indonesia tu duk bahas dah. Artinya kalau negara macam umpama Indonesia tu tak ada dah dikira pakai orang panggil istilah-istilah kafir harbi ke apa, kafir muahid kafir zimmi. Kenapa? Kerana orang panggil muwatin, semua sekali itu warga negara. Kerana negara tu bukan dia asas dengan agama. Negara bangsa kan, nation state. Semua nation state tapi ke nation state tan dia tu lagu. Nation setan kan tu ni. Tu setara mana. Kalau orang panggil negara agama sungguh tak ada hal lah. Macam khalifah dulu tak ada hal. Dia tak ambuh orang panggil bunuh, memang berdosa terus lah atas dia. Keadaan sekarang ni orang panggil mukrah ni juga. Apa-apa tergagah juga. Lagu mana tu kena bahas lain lah tu. Tak boleh kita lah orang panggil membahasnya. Kerana tidak ada autoriti kita. Baik. Cuba tengok. Dia kata maka tiada dibunuh akan dia murtad tu. Orang hak murtad kemudian gila, tak dibunuh di dalam gila ini, tidak dibunuh akan dia orang murtad semasa gila nyo orang murtad. Tu walawir tadda fajunna
falam yuqtal fi jununihi. Gitu. Walawir taddah, dan jikalau murtad oleh seorang fajunna, maka tiba-tibanya nak gila dia, lam yuqtal, maka tidak dibunuhlah ia orang gila tadi hak murtad. Orang hak murtad kemudian gila, bukan orang hak gila kemudian murtad. Ni hak tu tak dikira murtad jak di awal lagi. Nah, karena izan tafasyartu intafal masyru', ternafi syarat maka ternafilah riddah dia. Hak ni orang panggil orang hak murtad kemudian gila, bunuh juga lah. Lam yuqtal, tidak dibunuhlah akal orang yang gila, orang yang murtad kemudian gila, fi jununihi, di dalam gilanya. Itu ibarat dia. Patuh tak bunuh terus lah, ditakhir, dipelewat. Dia akan bunuh hingga sembuh daripada gilanya, gila orang murtad. Tuh. Bila dah sembuh daripada gila, maka barulah dibunuh. Tapi bunuh tu bukan terus. Mestilah orang panggil ba'da istitabah. Kemudian daripada diminta untuk bertaubat, untuk kembali rojak kepada Islam. Tu. Baik. Tengok lagi. Dan apabila sabitlah riddah oleh seorang dengan bayinah. Macam bayinah. Dengan bukti. Ada bukti dia tu memang betul-betul riddah. Orang tunjuk dengan video gapo ni ha. Awak sembah berhala, awak kata lagu ni, awak begini mengajar benda sonsai begini. Nah, kata Nabi Muhammad bukan nabi, gapo gitu gini gitu. Contoh. Islam ni bukan agama untuk orang Melayu. Agama Melayu ni susah silam kau menanti apa namanya. Nah, contoh. Ada bukti-bukti. Tu. Dan apabila sabit riddah akan seorang, sabit tu takluk pada kata sabit dengan bayinah, dengan bukti, atau dengan ikrarnya seorang yang murtadung tadi, mana dia nyaksi, dia naik saksi, aku murtad, saksikanlah aku demi gapo ya bersumpah ikut gilah. Wallahi gapo aku demi sesungguhnya aku murtad sungguh. Contoh. Tuh. Wajib menyuruh. Ini wajib lah oleh pemerintah akan menyuruhkan dia murtadun tu taubat dengan tiada diberi tangguh. Wajib selalu dah pemerintah ulil amri suruh dia bertaubat. Dengan tak beri dah tangguh-tangguh. Kena gigi gak buh lego, kena ada orang panggil brainwash, kena ada orang panggil mujadalah, kena ada orang panggil berdebat ke berapa. Sebab apa dia mau nak murtad? Kenapa? Tak kena mana Islam ni? Kena hujah lah, bukan pakai suruh bunuh terus dah. Dia bukan makna istitabah ni bukan maknanya tobat, ngucap. Bukan gitu buat sini. Karena dinul Islam ni dia orang panggil tertegak bil hujjah, dengan hujjah. Barangkalinya orang hak murtad tu dia ada hujjah dia. Barangkalinya kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang gitu kan. Tak diberi tangguh dah. Pakai kena orang panggil masuk igak lalu dah. Brainwash. Buat majlis apa semua. Majlis apa? Majlis debat mujadalah ke berapa ikutlah berjidah lah. Hingga nyata dah orang panggil kebenaran ikut balik kita agama Islam. Maka suruh barulah orang panggil taubat masuk balik Islam. Kalau dia tak ambuh juga barulah dihukum bunuh. Siapa pemerintah bukan kita. Dan jika taubat daripada riddah tu diterima, tu orang pun kata inilah pentingnya kuasa politik. Contoh. Maka kita tentu kita kena ada teralah. Nah jadi pemerintah boleh buat apa kak? Boleh tak? Boleh ubah tak apa? Maka sebab tu cakap apa semua tu biar orang panggil menepati dengan fiqhul waqi', reality dia panggil. Yang cakap tu ikut sedar dah sini. Tunggal agama dah sini. Tu. Bawa kita jadi pemerintah senyap. Tak ada apa nak murtad ke apa senyap. Nah sini. Bawa kita jadi pembangkang pula. Tengok, inilah dengan negara kafir, teruk dan sebagainya.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Kafir ni, negara kafir ni. Nak ke Islam hang mari. Tu ni. Tu. Bom menang kita senyap, tipah-tipah tak ada apa. Itu orang panggil apa? Tunggang. Tunggang agama. Maka agamanya lebih tunggang gitu janganlah. Untuk kepentingan dapat gaji jadi YB, jadi menteri ke apa, senyap dik tak ada apa. Tu kena tilik tengok. Boleh ke tak negara betul lagu ni? Ya negara ni ada corak pemerintah dia. Boleh ke tak? Kalau gini jadi guana natijahnya. Ada mudarat besar ada. Akhafud dararain lagu mana? Tu kena timbang ngaca tilik tengok banyak perkara tu. Bukan Syekh Said Ramadan Al-Buti tu bodoh. Bukan Syekh Ali Jumaah tu jahil. Fok-fok ulama alim kabir lah. Ke tu apa tak ada supaya demo. Duk melaum tepik takbir 14 dah ke apa duk tunggal agama tak ada. Kerana demo tu orang alim tu dia fikir banyak. Neraca dia tu banyak, timbangan dia tu banyak. Tidak formal. Nampak orang panggil Islam sekarang kan takbir 14 dah tu kan berasa kuat Islam lah. Tak apa. Itu. Itu lagu tu. Jadi ulama tu bukan jenis lagu tu mudah gitu. Ya kira banyak perkara ya buat kira. Maslahat, mafsadah, maslahah, banyak perkara nak kira. Tu bukan duk redha dengan kufur tu bukan. Bukan Syekh Ali Jumaah, Syekh Ahmadut Tayyib ke Syekh akabirul ulama tu tak tahu man badala dinahu faqtuluh. Redha bil kufri kufrun. Lacak pada kita lagi ya. Aling kabir sungguh. Lepas tu apa yang tidak serupa lagu kita? Mesti ada benda tak kena elok kita. Bukan tak. Kita nak mudah kata demo tu ulama pemerintah lah dah pakat le duit Amerika. Ustaz Amerika nyacok lagu tu pada ni. Pala ni fakmu bukan ustaz mereka. Mana huduk, mana kalau orang balas gitu lagu mana? Benar juga dia mau nak jawabnya. Maka kita tu esok lepas ngaji pondoknya duk tunggal agama gitu jangan tu ni. Dan jika taubat daripadanya, oleh orang murtad yang taubat daripada riddah. Nescaya jawab bagi jika diterimalah taubatnya riddah. Diterimalah taubatnya murtadun. Tapi terima tu takluk pada kata diterima dengan segala syaratnya syarat taubat. Bila gapo syarat taubat tu yang lagi akan datang, yakni yang lagi akan datang oleh sebutnya. Mana? Pada khatimatun tu. Khatimatun fi bayani taubati wa syurutiha. Lagi akan hari khatimah. Kita nak khatam dah kitab ni ada 2 lagi. Tu. Bulan berapa itu Ustaz Ingat tak? Bulan berapa? Tak ingat. Bulan berapa? Bulan 11. 11 dia? Bulan 11 itu tak? 10. Tulis. Kamu je ada orang tulis. Ini bulan 10. 10, 11, 12, 1, 2. Kat 5 bulan juga lah. Boleh kata kitab ni. Lagi akan datang oleh sebutnya gitu. Maka tiadalah dibunuh ia mana? Ia orang yang murtad tu yang bertaubat. Tak dibunuh lah bila taubat dah. Kerana apa tidak dibunuh? Kerana ilat pada kata tiada dibunuh. Karena firman Allah Ta'ala. Mana firman Allah Ta'ala? Kullil ladzina kafaru. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilladzina kafaru kepada segala orang-orang yang kafir mereka itu in yantahu jika hentilah mereka maknanya jika masuk Islam lah tu jangan kalau orang kafir tu masuk Islam yufar lahum ma qad salaf nescaya diampunkan oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu orang yang masuk Islam ma qad salaf akabaran yang telah terdahulu. Tapi hak ni ayat ni kena kepada orang kafir hak asli ni. Kafir asal. Kafir riddah ni ada orang panggil khilaf banyak pendapat ulama juga. Tu. Kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah wajib dia kena iadah balik segala ibadat hak dia telah kerjakan. Hak dia telah kerjakan. Hak dia tinggal dalam masa dia murtad.
Wajib. Tu kalau tak silap lah. Oh tak. Bukan gitu. Mana in ada ilal islami, kalau dia kembali pada Islam, lam yajib alaihi an yu'ida. Tidak wajib di atas dia bahawa kembali mengerjakan haji yang dia telah haji sebelum daripada riddah. Khilafan li Abil Hanifah. Maknanya kalau mazhab Imam Abu Hanifah, haji hak dia telah hijrah sebelum daripada riddah, wajib dia kena buat hijrah balik haji tersebut. Tak pakai hijrah. Gitu maksud. Nampak tak? Tapi kalau mazhab kita Syafi'i tak lah. Haji hak dia buat dah. Dia tu haji dah. Lepas duduk mata dia murtad. Bila dia murtad, lepas tu duduk kemudian dia masuk Islam balik. Pendapat kita mazhab Syafi'inya tak wajib dah dia kembali buat haji hak dia telah kerja sebelum daripada murtad. Khilafan li Abi Hanifah. Tapi masalah ni menyalahi akan dia oleh Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pendapat dia, orang tu haji dah, bila dia murtad, pas dia masuk Islam kelik, haji hak dia buat dah tadi batal habis. Kena buat pula haji lain. Tu berat tu. Sebab tu orang panggil murtad ni, orang panggil apa? Afhashul kufr. Sekeji-keji kekufuran tu kufur bahasa murtad. Paling keji sekali. Gitu. Habis itu. Kalau Imam Syafi'i sendirinya hubut, hilal, hubut sawabul a'mal, hilal oleh segala pahala-pahala amalan bimujarradir riddati, dengan semata-mata murtad. Jadi pahala hak dia khijadah sebelum pada dia murtad tu habis hilal. Tapi tak wajib mengulangi kembali. Pahala saja hilal, tapi tetap dikira sah lah. Gitu. Pahala hilal habis. Macam-macam lah pendapat ulama'nya. Jadi ayat ni kalau nak kiranya untuk kafir asli sebenarnya. Barangkalinya dihampung itu maksudnya tidak dibunuh. Itu maksud. Tafsirnya katakan olehmu ya Muhammad bagi segala mereka itu yang kafir, jika masuk Islam mereka itu segala yang kafir, nescaya diampuni bagi mereka itu barang yang telah terdahulu. Apa barang yang telah terdahulu? Bayang pada kata barangnya, daripada dosa mereka itu kafir. Jadi kalau orang kafir asli, memang sungguhlah dia asal dah kafir, tak pernah masuk Islam, umur 60 baru masuk Islam, maka segala dosa dia buat dah, zina, kau minum arak, kau bergapo semua hapus seperti bayi. Kayaumi seperti hari waladat ummuhu, seperti hari dilahirkan akan dia oleh maknya. Itu. Bersih. Bayi orang panggil, bayi, supaya bayi. Itu orang panggil kalau kafir asli. Tapi kalau kafir riddah ni banyak-banyak aqwalul ulama tu banyak. Kata setengahnya wajib kena qada. Kata setengah wajib kena qada. Kata setengah tak wajib qada tapi pahala habis. Macam-macam lah pendapat ulama'nya. Dah tidak dikena bunuh lah kerana masuk Islam dah. Dan jika enggan ia murtad daripada taubat, tak ambuh ke taubat tak masuk Islam, maka lagu mana wajib pemerintah, maka wajib membunuhkan dia. Tu siapa wajib? Pemerintah, bukan kita. Bunuh lagu mana? Bunuh takluk pada kata bunuh dengan memutung lehernya murtad. Potong dengan apa? Dengan gaji, jangan dengan pedang. Lama dengan gaji gerung. Jangan potong dengan pedang lah. Uri tajam gitu. Kerana apa? Ilak pada kata wajib dibunuh. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Man barang siapa baddala dinahu, yang menukarlah ia man dinahu akan agamanya. Ai dinal islami, man baddala dinal islami bidinil akhari. Tu. Kenapa? Karena zahirul hadis orang panggil memahirkan itlaqut tabdil. Zahir hadis ni faham kata semata-mata tukar. Tapi murak yang dikehendakinya tabdil kuf ba'dal Islam. Itu maksud. Bukan semata-mata tukar. Kalau faham zahir hadis, barang siapa mengganti akan agamanya dengan agama yang lain, maka bunuh olehmu akan dia barang siapa. Jadi orang Hindu nak masuk Kristian pun bunuh. Orang Kristian nak masuk Buddha pun bunuh. Orang Buddha nak masuk Islam pun bunuh. Gitu ke? Bukan maksud gitu.
Tu nak faham. Nah. Ayah kalau tak ngaji dengan ulama tu susah lah. Macam hak budak gila tu duk buat video kata siapa Doktor Nur Hisham apa nama? Doktor hak ni. Doktor duk umur sokmo lah tiap-tiap petai tu siapa berapa ekor penyakit Covid tu. Nyabahan murtad seru. Ni sebab apa? Sebab suruh kaji balik. Doktor Nur Hisham kata kena kaji balik. Betul dak habatus sauda ke apa ni boleh menyembuhkan Covid. Ni. Ada budak seko buat video. Kena ngucak gelik. Nah, silap-silap akidah tu kape tu. Dia tak faham. Hadis habatus sauda syifaul likulli fida tu orang panggil hadis tu amun maksud. Nah, umum lafaznya tapi maknanya khusus gitu. Tu maknanya apa? Habatus sauda tu menyembuh segala penyakit. Apa? Kebanyakan penyakit. Itu maksud. Bukan boleh bedang dengan bodoh begitu. Itu ni. Dalilnya mana? Nah, dalilnya kalau mu sakit gigi buah habatus sauda jadi hijau. Nah, kenapa abang tu jangan buat video kosek-kosek gitu. Nah, tu hari tu kita jaga kita syirik HP murtad haram ke apa dah. Sini. Budak tu juga. Jenis budak lapar nak jadi ustaz ni payah juga. Ngaji malah we ceramah. Sama ke? Kalau orang hadis ni man badala dinahu faqtuluhu, maknanya siapa tukar agama, tak kira tukar agama berapa maka bunuh. Bukan begitu maksud dia. Aiman badala dinal islami bidinil ghairi atau bidinil akhari. Siapa dia hak tukar agama Islam dengan agama lain, faqtuluhu maka bunuh olehmu akan dia. Tu. Adapun memerintahkan bunuh dia itu raja atau naibnya naib raja. Itu orang panggil kerajaan. Bukan boleh kita suka hati nak bunuh, tak boleh. Walaupun anak kita sendiri murtad, pas kita nak pergi bunuh anak kita tu tak boleh. Karena bukan wajib bunuh tu atas kita. Ya wajib, berhak, layak, ada orang panggil autoriti untuk melaksanakan hukum bunuh ni raja atau naibnya naib raja. Pas raja lah ni ada autoriti tak? Tak ada autoriti dalam bab ni. Nak faham tengok molek. Nak dia ni. Kalau kira negara kita raja tu ada lah. Sultan ada tak? Ada. Tapi mamlakah raja pun bukan mutlakah. Tu raja kita tidak kuasa mutlak. Raja kita tu orang panggil raja mamlakah nizamiyah dia panggil. Raja yang ada terlekat dengan perlembagaan. Raja berperlembagaan. Raja yang berundang-undang. Ni. Ada lekat di dia juga undang-undang. Ya, raja ni kalau kira tak ada undang-undang di dia. Dia raja undang-undang tahu orang lain. Ya, tak? Tu. Tapi kalau nak kira Islam pun, ya aja dah. Bila Islam mari tu raja pun kena ada undang-undang juga. Ya sebelum mari Islam ni raja tu memang mutlakah sungguh lah. Mutlakah sungguh. Bini orang nak ambil pun boleh. Tanah dia nah. Tanah orang, tanah dia. Tapi bila mari Islam ni, raja pun lekat di undang-undang Islam juga. Itu. Tapi bila dah mari penjajah ni, yang masuk pula undang-undang begini, undang-undang begini. Tapi bukan semua daripada penjajah tu kita wajib tolak belaka. Ada juga benda-benda orang panggil, tu boleh kita terima. Mana? Boleh juga kita terima. Ada boleh. Mana? Elektrik ni apa lampu isyarat. Udah lampu isyarat. Memang Islam tak mari ajak kita jalan raya lampu isyarat. Tapi orang panggil masuk daripada antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Tapi tu kenapa kau orang panggil raja kita ni tak ada kuasa dalam bab ni? Kerana orang panggil ada satu lagi mahkamahnya nama mahkamah sivil. Nanti ni. Ya mahkamah kita dulu mahkamah sah je. Islam sah ya. Mahkamah syariah sah. Situlah nikah kahwinnya. Jatuh terak cerai tolak kau bergapo kau murtad kau geburuh kau bergapo kau qadi situlah aku main. Apabila orang penjajah ya buat pula mahkamah syariah, mahkamah sivil. Itu. Mana bidang kuasa syariah, mana bidang kuasa sivil. Ini jadi celaru je. Ya celaru lah. Itu ni. Tak celaru buat apa. Demo kau dia ni. Kalau dakwa di mahkamah syariah. Memang kalah.
Tapi wak mari kes di Mahkamah Sipil benar dia. Ni, kebebasan beragama. Ya kata kami ukit Islam dah, kami agama lain dah, agama Qadiani. Tak percaya tengok fatwa. Fatwa dia kata Qadiani bukan ajaran Islam, agama lain. Nah, agama lain, agama bebas lah. Nak apa Hindu boleh, kami tak boleh. Kalah aja kalah jadi jabatan agama Islam. Nah, tu. Nah, macam-macam jadi tu orang panggil banyak benda lah. Kita hak tidak ahli ni kadang-kadang cuba-cuba juga masuk nak bercakap tu bawa menjadi salah. Tu. Ya betulnya ginilah. Nah, agama ni diturun nak jaga 5 perkara. Jaga nyawa, jaga harta. Maka kerana tu sebelum merdeka laginya dalam perlembagaan kita ni. Ni kena baca perlembagaan persekutuan. Yang kena main. Orang ngaji pondok pun nak baca. Ni orang panggil Islam dalam perlembagaan persekutuan. Ni molek, buku ni molek. Dia hanya antara orang hok masuk dalam nak berubah perlembagaan kita ni ada orang panggil orang Islam. Nah, tu hakim ke apa tu? Hakim daripada negeri India tu. Nah, tu ni. Dia telah masuk dah orang panggil beberapa sadul zara'i, orang panggil sadul bab. Sadul bab ni tutup pintu daripada bangsa Melayu ni boleh murtad. Lagu mana? Didefinisi ke bangsa Melayu tu bagaimana? Itu. Nak sebut kata orang tu Melayu, mesti beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dan beradab budi pekerti sopan satu kebudayaan Melayu. Jadi tak ada lah orang yang boleh gabung agama dengan bangsa ni Melayu sebenarnya. Seolah-olahnya kalau orang tu murtad, murtad agama, murtad Melayu. Siapa tak tu orang dulu faham tu ni. Tubik Islam ni orang tak jadi Melayu lah, bukan Melayu lah. Nah, sungguh. Sebab tu kalau kira tanah pun ya ada tanah hak bebas, tanah hak apa panggil bumi putera. Tanah hak keistimewaan Melayu. Hak ni bumi putera apa tak boleh. Tanah keistimewaan Melayu ni mesti orang Melayu dan Islam. Tanah bumi putera orang Islam apa tak boleh. Memang boleh untuk orang bumi putera saja. Mana orang bumi putera? Melayu, Sabah Sarawak, orang asli. Nah, dia ni. Orang Islam tak boleh. Tanah bumi putera tak boleh orang Islam. Orang hak masuk Islam tak boleh. Tapi tanah Melayu, orang hak masuk Islam boleh. Di Malaysia ni. Kata ni. Kenapa definisi Melayu tu? Jadi pening habis. Ada umur khusus gapo tahu situ. Umur khusus mutlak kau khusus apa. Jadi pening habis. Tu tengok semula lah lagu mana. Kena bahas dengan orang pandai-pandai lah. Kita pun tak orang pandai baca-baca sikit gitu, nampak mikir sikit gitu lah. Jadi nak cerita katanya orang hak boleh hukum bunuh ni bukan kita dah. Jangan kita duk sombak nak pergi hukum bunuh orang tu. Jadi orang panggil orang yang buruh pula. Orang yang memberontak. Orang buat KJL dalam KJL ni tak boleh. Orang buat hukumnya dalam KJL sendiri ni tak boleh. Ada pun memerintahkan membunuh dia orang murtad itu ialah raja atau naiknya raja. Dan jika ada yang membunuh dia itu lain daripada raja atau naik raja, tiba-tibanya orang lain pergi bunuh. Dia gerak sangat anak yang murtad. Maka dia pergi bunuh. Natang anak apa ni kata murtad, pak dia pergi bunuh anak dia. Undang-undang tak ada boleh buat gitu. Undang-undang tak membenarkan. Sekarang lah undang-undang sekarang. Maka ditakzirkanlah oleh raja dan naik raja akan yang membunuh. Ditakzir. Bukan dikisah dak lah. Ni ditakzir. Takzir ni maksudnya atas raja lah. Maksudnya dia dikena ke penjara ke, disebak ke, dibayar denda ke, atas kebijaksanaan pemerintah. Artinya sini tak boleh kita nak main akal hukum sendiri, tak boleh. Tak boleh nak hukum sendiri, tak boleh. Walau benarlah ni hukum Islam, tapi mesti pemerintah yang benar-benar berkuasa yang mampu melaksanakan hukumnya tersebut. Itu. Lepas tu, lah ni tak ada laksana gini. Akhirat esok tu hanya pemerintah raja lah. Sebab tu lah naik-naik raja, mufti-mufti berapa tu, kena siap dah jawab apa, siap-siap dah. Kena ada bahas lah. Kenapa tak boleh? Sebab apa? Begini. Agak-agak jawapan tu kukuh, konkret. Dia hadapan Allah Ta'ala akhirat kelak. Gitu. Jangan kita pula balik ke ayat ni tunggal agama. Buat huru-hara dalam negara, jangan. Balik ke ayat, jangan buat tunggal agama, buat huru-hara dalam negara. Negara kafir, negara Taurut, negara ni boleh bunuh, boleh. Jangan.
Itu balik kita. Balik kita wajib kita kena duduk dalam keadaan aman tentera. Jaga keamanan itu. Al-amnu qabla al-imani. Wassalamatu qabla al-islami. Nah, al-insanu qabla tadayyuni. Nah, kemanusiaan sebelum daripada bercakap agama. Keamanan sebelum daripada keimanan. Kesejahteraan sebelum daripada keislaman. Itu balik kita ke ayat. Balik hak kena disoalnya raja, naik raja, mufti-mufti tok gawa gapo tok qadi, dia kena siap dah jawab apa konkret akhirat kelak. Nah, itu balik dia. Tak sudut caralah kita kalau kita bukan raja, bukan naik raja, bukan qadi. Nah, tu habis itulah. Maka apabila sudah dibunuh akan dia murtadun, janganlah disembahyangkan dia, jangan duduk semaya pula, maya-maya pula berak. Ni. Jangan disembahyangkan dia. Tu. Atasnya atas murtadung, dan janganlah dan jangan tu dia sambung hadis lah dia. Dan jangan ditanam pada tempat kubur orang Islam, jangan duk tanam sebab makbarah orang Islam, jangan. Syahdan sikit dah. Jikalau murtad oleh seorang kemudian maka gila ia, ni ndak ambil ayat atas tadi tu, nak orang panggil takkid lah kabaran kalinya. Kemudian maka gila lah ia orang murtad, di dalam murtadnya tiadalah dibunuh akan dia murtadun, di dalam gilanya, di dalam masa gilanya hanya ditakhirkan ia bunuh tu hingga sembuh daripada gilanya murtadun. Habis itu bermula harta orang yang murtad itu mauqufun, terhenti, yakni terhenti. Orang murtad tu harta dia lagu mana? Nah, boleh rapah terus ke lagu mana? Tiada dihukumkan dengan hilang daripada miliknya, tidak dihukum hilang milik lagi, dan tiada dihukum kekal di dalam miliknya. Dia boleh milik pun tak boleh dihukumkan begitu, dan hilang milik pun tak boleh. Itu mana mauquf, terhenti. Sampai bila terhenti tu? Hingga apabila mati ia murtadun di dalam murtadnya. Kalau duduk dalam keadaan yang murtad gitu, mati dalam murtad, maka nyata bila ia mati dalam keadaan murtad tu, nyatalah. Apa dia? Nyatalah, jelaslah hilang miliknya murtad. Jadi gapo harta tu? Jadi harta faid. Asal harta faid ni harta hak ditinggal oleh musuh sebelum perang. Artinya harta kena sita lah, mudah gitu. Kembali kepada Baitul Mal. Masuk bawah harta kerajaan. Masuk bawah harta kerajaan Baitul Mal. Nah, harta faid dia panggil harta kena sita. Harta hak ditinggal oleh musuh sebelum perang. Dan jika masuk Islam ia murtadung, maka nyatalah ia murtadung, maka nyatalah ia harta tu kekal di dalam miliknya, milik orang hak murtad masuk Islam. Jadi ketika mana dia murtad tu, harta tu tak boleh dihukum apa-apa. Mauquf, terhenti, tawakuf. Nak kata milik dia pun tak boleh, nak kata hilang milik pun tak boleh. Ada bukan milik dia, hilang milik, tak boleh juga. Tengok tunggu, kalau yang balik masuk Islam, kekal lah milik dia. Kalau yang mati dalam murtad, harta tu harta faid dia panggil. Harta faid. Habis itu lagi sikit lagi, kita berhenti sampai khatimah tu. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli dan lainnya daripada Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, apa maqalul qaul? Tak dapat tiadalah makna wajib pada menghasilkan Islam orang yang murtad itu daripada melafazkan dua kalimah syahadah. Ya tak boleh orang panggil beres kalau kita kawan masuk Islam kelik kawan masuk Islam. Mana bore-bore isi. Ya boleh gitu. Tak dapat tidak kena mengucap kelik dua kalimah syahadat bin nutqi syahadatain. Dan disyaratkan pula pada mengucap dua kalimah tu membawa akal lafaz asyhadu. Kena kata asyhadu, aku bersaksi. Kena kata kalau bahasa Melayu kan aku bersaksi. Nah, aku sanggup jadi saksi. Aku bersaksi, aku naik saksi. Ya belaka. Kena bawa kata asyhadu. Seperti misalnya dikatanya seorang yang murtad masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disyaratkan mualak ni mana berturut-turut. Disyaratkan mualak antara dua kalimah itu, bersyarat berturut-turut. Tak boleh asyhadu alla ilaha illallah minggu depan baru asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak boleh gitu. Kena mualak. Kena mualak, kena berturut-turut. Selalu dah. Lepas daripada asyhadu alla ilaha illallah, selalu dah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berturut-turut. Tak boleh putus mualak. Dan tartib, ini disyaratkan pula tartib. Yang ini mendahulukan kalimah yang pertama atas kalimah yang kedua. Tak boleh orang panggil asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah. Itu balik gitu, tak boleh. Syarat kena mualak, syarat kena tartib. Itu.
Dan disyaratkan pula mengaku dengan lepas daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam. Kena mengaku pula lepas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kena mengaku pula. Aku berlepas diri daripada sekalian agama-agama selain daripada agama Islam. Aku kembali kepada Islam. Kena mengaku gitu pula. Ini syarat bagi orang kafir murtad ni keras sikit lah. Karena dia penuh Islam dah. Pasnya murtad. Itu. Kena mengaku gitu pula. Nah, dan mengaku dengan kembali daripada iktikadnya yang jadi murtad. Ia seorang murtad dengan sebabnya iktikad kepada iktikad yang sebenarnya iktikad. Nah, kena mengaku pula pegangan sekarang aku ni. Pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegangan aku hak dulunya, aku tinggal. Itu. Dan sah melapahkan dua kalimah syahadat itu dengan bahasa dirinya. Kalau dia Melayu, Melayu, Cina, Cina, India, India. Sah, tak ada apa. Dia orang Melayu. Dia nak mengucap klik kata mana? Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan sebenar melainkan Allah. Dan aku bersaksi akan bahawasanya junjungan kami iaitu Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Sah, tak ada apa, boleh. Tak Arab pun tak apa. Dan jika tahu ia akan bahasa Arab sekalipun, ia duk pandai sangat. Orang cakap Arab boleh, lancar beru-beru. Tapi nak mengucap ke bahasa Melayu pun boleh, tak ada apa. Demikianlah lagu tulah hukum. Qaul, ini pendapat mu'tamad yang dipegangi oleh mazhab kita Syafi'iyah. Habis. Khatimatun ay hadhihi khatimatun azimatun. Nah, inilah khatimah yang paling yang agung wa muhimmatun dan yang sangat penting. Nas'alullaha husnaha. Kita mintalah akan Allah Ta'ala akan elok nyonya khatimah akan kesudahan. Khatimah ni fi bayani taubati wa syurutiha, pada menyatakan taubat dan segala syarat-syaratnya, syarat-syarat taubat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Malam ni saya nak ganti sikap.